Selamat sejahtera. Nama saya Barati. Saya Ranji Dewi Rama. Saya Jaswin Dajitko, anak perempuan Rajid Dasi. Nama saya Manisha, anak perempuan Mulyadi. Nama saya Chandra Chandra. Tajuk yang kami pilih adalah perkembangan sektor perlombongan negeri Selangor. Selangor merupakan salah sebuah negeri daripada 13 negeri yang membentuk Malaysia. Negeri ini sedang melalui proses kerancakan, pembangunan dan ekonomi. Sudah pasti ianya digerakkan oleh rakannya yang teguh bekerja dan melibatkan sektor di negeri Selangor. Sektor perlombongan dulunya adalah salah satu daripada sektor yang menyumbang besar kepada ekonomi Selangor dari segi hasil bumi, biji timah. Bagaimana pula pada masa kini? Apakah saya hanya ada perlombongan biji timah? Saksikan video ini untuk merengkui perkembangan sektor perlombongan di negeri Selangor ini. Saksikan video ini untuk merungkai perkembangan sektor perlombongan di negeri Selangor ini. Saksikan video ini Untuk merungkai perkembangan sektor perlombongan di negeri Selangor. Perlombongan ialah aktiviti mengeluarkan galian akan bahan geologi berhala lain dari bumi. Sektor perlombongan bukanlah sumber pendapatan utama negeri Selangor di masa kini. Walaupun sektor perlombongan pernah menjadi penyumbang terbesar di negeri maupun negara, tetapi sektor ini masih berjalan dan diterokai sehingga aktiviti perlombongan di Selangor bukan hanya terkenal dengan biji timah, tetapi berbagai hasil bumi Selangor banyak yang telah diterokai seperti biji timah, biji besi, tembaga, penambang dan lain-lain. Terdapat beberapa kaedah melombong. Kaedah pertama adalah mendulang. Sebelum tahun 1820, perlombongan biji timah diusahakan oleh orang Melayu secara tradisional dengan menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Kaedah kedua adalah kaedah pangkeliket. Pada masa dahulu, kaedah ini digunakan oleh orang Cina selepas pemasukan orang Cina dan India. Kaedah ini dilakukan di kawasan kaki bukit. Seterusnya kaedah lumbung dedah. Kaedah ini lebih selamat dan murah seperti menggunakan peralatan seperti pam, kelikir, kapal wap dan sebagainya. Akhir sekali adalah kapal korek. Bahan-bahan yang telah dikorek itu dicairkan oleh sumpitan-sumpitan air ketika bahan-bahan itu masuk ke dalam silinder yang berputar, sementara bahan-bahan yang mengandungi disalurkan ke loji pemisah pertama di mana ansur-ansur mineral yang berat itu terkumpul. Kita tengok apakah sejarah perlombongan di negeri Selangor dan bagaimana kaedahnya. Pada abad ke-15, Selangor terletak di bawah pemerintahan Melaka. Selepas kejatuhan Melaka, ia menjadi rebutan antara penjajah Portugis, Johor, Aceh dan Siam. Pada kurun ke-19, kemajuan ekonomi akibat perlombongan biji timah dan penanaman pokok getah menarik ramai pendatang Cina. Kaum Cina pula membentuk kongsi kelab dan berpakat dengan pembesar-pembesar Selangor berebut kekayaan ini. Suasana agak ucar-kacir serta perang kelang ini memberi peluang kepada British untuk memaksa Sultan Selangor menerima seorang residen British di Kelang pada tahun 1874. Tapi ini juga berkesan apabila British telah mengawal keadaan dan Selangor kembali ke makmur. Pada tahun 1896, Frank Swettenham bertanggungjawab menyatukan Selangor dengan negeri Sembilan, Perak dan Pahang untuk membentuk negeri Melayu bersekutu dengan ibu negeri Selangor, Kuala Lumpur sebagai pusatnya. Pada tahun 1974, Selangor melepaskan Kuala Lumpur kepada kerajaan bersekutuan untuk dijadikan ibu negara. United Estate Project seterusnya telah dijalankan untuk memajukan ladang kelapa sawit yang sebelumnya ladang getah dan kawasan perlombongan biji timah kepada USJ dan Sungai Wei Subang yang terletak di daerah Petaling dan Shah Alam. Mesej yang saya ingin untuk menyampaikan ialah perlombongan Selangor pada masa kini dan jenis taburan mineral. Dalam sektor perlombongan, ia terdiri daripada subsektor perlombongan mineral yang merujuk kepada perlombongan mineral seperti emas, biji timah, biji besi serta pengkuarian batu seperti granit, batu kapur dan batu galian. Sumber mineral boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu mineral logam, mineral bukan logam, atau mineral perindustrian dan mineral tenaga. Mineral utama yang boleh didapati di negeri Selangor adalah biji timah, iaitu banyak terdapat di kawasan lembah. Pada tahun 2010, bilangan kuari yang beroperasi di negeri Selangor adalah sebanyak 32 buah dan kesemuanya merupakan kuari batu granit. Bagi sumber batu kapur, ia telah dikenal pasti kewujudan di kawasan Batu Cave, Hulu Tinggi dan Rawang. Sumber yang terdapat
sumber yang terdapat di Rawang telah diusahakan untuk pembuatan simen dan klinker, manakala longgokan sumber pasir silakan telah dikenal pasti di kawasan bekas lumbung di Ampang Pecah, Sungai Ingki, Kampung Gumut dan Bestari Jaya. Untuk kadar pengelolaan hasil bumi Selangor adalah banyak dan pusat-pusat bandar di negeri-negeri pantai barat di Semenanjung seperti Selangor dapat membangunkan akibat dari industri pelumbungan. Sehingga akhir-akhir ini, ekspor mineral merupakan satu dari dua hasil pendapatan utamanya. Industri biji timah sahaja menyumbangkan sejumlah 5,465.3 juta dari tahun 1898 hingga 1983 kepada kerajaan Malaysia melalui bayaran duit ekspor ke atas timah padat. Pada tahun 2010, pengeluaran biji timah di negeri Selangor adalah 9 tan dan 0.34% daripada jumlah pengeluaran negara, iaitu terutama kepada hasil pengeluaran daripada arang batu. Pengeluaran ini adalah lebih rendah sebanyak 35.7%, iaitu 5 tan berbanding tahun 2008. Ekspor mineral masih memainkan peranan penting walaupun kemajuan kebelakangan ini telah membolehkan industri-industri lain mendahului industri mineral dalam sumbangan terhadap ekonomi negara. Pasir dan kerikil merupakan komoditi mineral bukan logam kedua terpenting di negeri Selangor dengan mencatatkan hasil pengeluaran sebanyak 4,933,000 tan. Saya akan terangkan impak perkembangan perlumbungan di negeri Selangor. Aktiviti perlumbungan merupakan aktiviti ekonomi primer yang melibatkan usaha-usaha penerokaan, cari gali dan memperolehi sumber-sumber mineral seperti perlumbungan petroleum gas asli, biji timah, kupru, bauksit dan sebagainya. Kaedah melumbung seperti mempelumbung adalah untuk memperlumbungan petroleum dan gas asli, manakala penggunaan kaedah kapal goreng, mendulang, pam keliling digunakan sebagai pelumbungan biji timah. Terdapat beberapa impak yang berkaitan dengan perkembangan sektor pelumbungan negeri Selangor ini, khususnya seluruh Malaysia. Antara impak pembangunan dan perkembangan sektor pelumbungan kepada alam sekitar ialah perubahan pandangan darat kita yang ketat. Dia telah mewujudkan sebuah pandangan darat yang berbeza daripada sebelumnya. Keadaan ini berlaku di kawasan dan Gani untuk kegiatan pelumbungan pandangan darat seperti lengkungan, lubang, kolam dan tasik. Impak seterusnya ialah kehilangan tanah penutup iaitu topsoil. Kesan bodoran kawasan mengakibatkan harisan tanah. Juga tanah penutup yang subur dibawa bersama aliran air permukaan. Kawasan tersebut hanya tinggal satu lapisan kasar yang tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Kegiatan perlumbungan melibatkan penerokaan kawasan yang luas. Penerokaan ini melibatkan kerja-kerja pembinaan kawasan bandar baru, jalan raya, kilang memproses petroleum dan gas. Sekian. Terima kasih.